Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini, sesi pembelajaran secara PDPR. Jadi Ustaz harap murid-murid dalam keadaan sihat dan terhindar daripada wabak COVID-19 ini. Jadi pada hari ini murid-murid kita akan teruskan sesi pembelajaran secara maya. Secara maya iaitu PDPR, pembelajaran dari rumah. Hari ini Pendidikan Islam Ustaz nak fokus dalam bidang adab. Adab unit 1 dalam tajuk hargai nikmat kenderaan. Baik, mari kita saksikan gambar yang tertera di bawah ini. Tengok. Gambar apa ni murid-murid? Betul. Gambar murid-murid sedang beratur untuk menaiki bas sekolah. Nampak? Nampak teratur dan elok aja naik, tidak berebut-rebut, tidak berebut-rebut, tidak bertolak, dalam keadaan beradab. Jadi hari ini tajuk kita nak fokus hari ini ialah tentang adab menaiki kenderaan murid-murid. Sebab itulah tajuk kita hargai nikmat kenderaan. Baik, soalan yang ustaz ni tanya. Apakah yang akan berlaku jika kita sebagai pengguna jalan raya tetapi kita tidak beradab? Agak-agak murid jadi apa? Betul, akan berlaku pergaduhan. Pertama, akan berlaku pergaduhan. Si A tolak si B, B tolak si C, dan macam-macam akan berlaku. Akhirnya darah-darah, masuk hospital dan macam-macam lagi. Polis akan masuk campur dan sebagainya. Dan apa lagi yang berlaku? Selain daripada pergaduhan, akan timbul rasa benci pula. Kawan si A tak nak kawan si B pula. Putus perhubungan. Tidak beradab kan. Kemudian perjalanan tidak perjalanan tidak diberkati. Tu baiklah. Murid, kita terus kepada isi pembelajaran kita hari ini murid-murid. Tengok ustazah ni pesan. Mari kita ikut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa saranan Rasulullah? Di antara saranan Rasulullah bila mana kita nak menaiki kenderaan. Yang pertama, bila nak menaiki semasa menaiki kenderaan kena baca kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin la yabtadi'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua perkara yang tak dimulakan dengan bismillah akan jadi sia-sia, tidak dapat pahala. Yang ni disarankan sampai sebanyak 3 kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang kita mulakan perjalanan kita. Maka berkat jalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saranan Rasulullah lagi. Bila mana kita naik je kenderaan, kita duduk elok-elok. Dah duduk tenang-tenang, kalau naik kereta pakai tali pinggang geledah, cek balik kenderaan kita, ucapkan Alhamdulillah. Dapat duduk dengan elok kan? Ucaplah Alhamdulillah. Semoga segala puji bagi Allah. Semoga kita punya perjalanan dalam keadaan baik. Yang ketiga murid-murid, apa saranan Rasulullah? Bila mana kenderaan bergerak, kita baca doa untuk menaiki kenderaan. Sama-sama murid-murid ikut ustaz akan ulang sebanyak 2 kali. Doa menaiki kenderaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa menaiki kenderaan. Lagi sekali, marratan ukhra
Ustaz ulang lagi sekali. One more time. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak mampu untuk menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Kemudian kena sebut apa pula? Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Tu sarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, kita terus kepada adab menaiki kenderaan. Tadi sarana Rasulullah. Yang ni kita dah, bila kita amati sejarah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, maka ada beberapa adab yang boleh kita senaraikan untuk kita ikuti dan amalkan bersama. Yang pertama, kita kena rancang, plan. Kena plan kita punya perjalanan. Kena rancang elok, nak bangun pukul berapa, nak bergerak pukul berapa. Sebelum bergerak, sediakan semua pakaian, elok kan. Pastikan kenderaan elok. Pastikan perjalanan tu tak sesak. Jangan pergi time sesak. Sekarang ni highway pun sesak. Jadi kena rancang perjalanan. Kerana ada ustaz dengar pepatah lah, kata gagal merancang bermakna kita merancang kegagalan. Jadi jangan kita gagal dalam perjalanan, kita rancang elok. Yang kedua, membaca basmalah. Jangan lupa tadi kan, sadana Rasulullah sebanyak berapa kali? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, memulakan langkah dengan menggunakan kaki kanan. Nak buat benda apa yang elok, mulakan dengan bismillah, lepas tu kaki kanan nak mulakan langkah. Kemudian yang keempat, kita baca doa menaiki kenderaan tadi, surah Az-Zukhruf tadi kan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kelima murid-murid, adab menaiki kenderaan ialah kita mesti berdisiplin dan berhati-hati. Kena berdisiplin dan berhati-hati. Menghormati yang keenam. Mesti hormat orang lain. Hormat dan memberikan keutamaan kepada orang yang memerlukan. Kalau kita naik bas ke, naik LRT ke, naik monorail ke, naik ETS ke, naik apa-apa kenderaan lah sekalipun, kalau kita tengok siapa yang patut kita beri keutamaan murid. Ustaz tanya soalan, siapa yang lebih utama kita patut beri keutamaan? Siapa? Betul, ibu mengandung. Dia bawa baby kan. Kena utamakan dia. Kalau kita nampak kita naik kenderaan tu, kita ada tempat duduk, tengok dia berdiri. Kita nak duduk ke, kita bagi dia duduk. Betul murid-murid. Yang tu adab yang sepatutnya kita amalkan. Kita bagi keutamaan kepada ibu yang mengandung. Kerana mereka ni lebih patut diutamakan lah, sebab dia kesihatan, dari segi kesihatan. Takut nanti terberanak ke, takut nanti sakit perut ke apa ke kan. Sebab kamu tak sakit apa-apa. Ibu mengandung perlu penjagaan. Lagi siapa lagi yang patut kita beri keutamaan? Orang yang tua, yang berumur, atau kita panggil warga emas. Warga emas kita kena bagi keutamaan sebab dia tak larat diri lama-lama. Kamu tu muda, hak muda, bagi keutamaan kepada yang lebih tua untuk duduk, yang lebih memerlukan. Baik, itu adab tu yang kita kena amalkan. Nombor 7, adab yang ke-7, kita kena jaga kebersihan, tidak merosakkan kenderaan awam. Ini ada yang conteng. Pertamanya vandalisme, Ustaz tengok conteng kat belakang kursi tempat duduk tu penuh. Ada satu bas Ustaz tengok, ya Allah, dah lah tulisan teruk, lepas tu lukis yang bukan-bukan. Allah, auzubillah. Ustaz harap tak ada di kalangan murid-murid yang buat macam tu lah, ya. Tu
tu perangai yang tidak elok, tak elok untuk kita amalkan, wajib kita hindari. Mesti kita hindari. Kemudian merosakkan harta benda awam ni, bukan saja kita yang rugi, orang lain pun akan turut rugi sama. Orang lain pun akan, contohnya kita rosakkan tayar, kita rosakkan tingkap, kita rosakkan tempat duduk, koyak-koyakkan. Kan bila orang nak naik selepas tu kan jadi tak selesa, kan lagi membahaya pula. Jadi bahaya. Jadi rugi bila kita tidak beradab. Mesti kita amalkan adab ketika mana menaiki kenderaan. Yang ke-8 yang terakhir, kita tidak berebut-rebut masa nak naik. Masa nak naik beratur elok-elok. Beratur elok-elok. Tambah sekarang tengah COVID-19 ni lagi kena jaga penjarakan kan. Jaga penjarakan. 1 meter paling kurang, dapat 2 meter lagi bagus. Pakai penutup muka. Sentiasa sanitize tangan kita, basuh tangan kita dengan sabun dan sebagainya. Jaga SOP sekarang ni. Jadi Rasulullah sentiasa tak pernah lupa untuk mengamalkan adab-adab ini, membaca doa menaiki kenderaan, dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mudah sampai ke destinasi, dan Allah mudahkan semua ni. Kemudian apakah kelebihan? Mari kita tengok. Apa dia kelebihan mengamalkan adab menaiki kenderaan ini? Yang pertama, Allah Ta'ala mesti sayang bila kita naik baca doa, bila kita tidak berebut-rebut, tidak membuat kerosakan atas kenderaan, kita buat adab-adab yang lain semua kita buat, maka pertama sekali pasti Allah akan sayang, Rasulullah akan suka, cinta. Benda apa lagi yang kita nak selain daripada tu? Tak ada dah. Hak tu yang paling kita nak. Disayangi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat selamat tiba ke destinasi, dan melancarkan perjalanan kita. Bila kita rancang elok perjalanan kita, akan lancar perjalanan. Yang ketiga, orang yang ada di sekeliling kita akan rasa seronok jalannya kita bila kita beramal dengan adab ini, adab menaiki kenderaan ini. Yang keempat, kita akan rasa prihatin dan bertolak ansur, toleransi. Tolak ansur dengan orang yang ibu mengandung tadi kan. Ibu mengandung tadi, orang warga emas tadi. Lagi siapa lagi yang patut kita beri keutamaan? Lupa tadi Ustaz, baru sebut 2 tadi keutamaan. Pertama, orang ibu mengandung. Kedua, warga emas. Ketiga, ada satu lagi. Siapa golongan yang patut kita beri keutamaan? OKU, orang kelainan upaya. Kena bagi keutamaan. Nampak kita sempurna. Kita naik bas, ada tempat kosong dengan dia 2 orang berebut. Patut ke? Tak patut. Tak patut. Sepatutnya kita utamakan mereka terlebih dahulu. Baik, kita saksikan pula apakah akibat tidak mengamalkan adab menaiki kenderaan. Yang pertama, bila kita tidak beradab, akan jadi apa? Menyebabkan kesesakan lalu lintas. Bayangkan bila sampai je bas, semua berebut, tak beratur dan sebagainya kan. Dia tolak sana, tolak sini. Akan jadi kesesakan. Tambah COVID ni lagi tak boleh bersesak. Akan menyebabkan berlaku huru-hara lah. Habis nak naik bas jadi macam mana? Habis gaduh pula. Yang kedua, akibat bila kita tidak mengamalkan adab menaiki kenderaan, akan menyusahkan lagi orang lain. Orang lain akan rasa susah, rasa tak senang bila nak naik kenderaan. Yang ketiga, akan menyebabkan berlakunya kemalangan, perkara yang tak diingini. Bertolak-tolak kan, jatuh sana jatuh sini, beretuh sana beretuh sini kan, macam-macam. Akan berlaku kemalangan. Yang keempat, akan membahayakan nyawa kita sendiri dan juga nyawa orang lain bila kita tidak beradab dengan menaiki kenderaan ketika mana menaiki kenderaan ni. Jadi kena beradab. Yang kelima, terakhir sekali, kita tidak akan disenangi, maksudnya tak disukai. Tak ada siapa yang suka kalau kita naik bas ke naik kenderaan ke dengan cara tidak beradab ini. Betul tak murid-murid? Betul. Alhamdulillah. Untuk setakat ini dulu, murid-murid jika ada pertanyaan, ada permasalahan, murid-murid boleh PM tepi Ustaz. Boleh tanya pada Ustaz melalui WhatsApp dan Telegram dan sebagainya lah. Di tepi lah. Untuk sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah.
Yang tidak baik, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri ustaz sendiri. Dan hakikatnya datang daripada Allah, tapi daripada kelemahan diri ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.